Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa, kita mulakan dengan wirdul Imam Ali ibn Abu Bakr As-Sakran daripada kitab Syawarikul Anwar dan juga kitab Barzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarbillah, tuluhu ma sya'allah, kufluhu la ilaha illallah, babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تتروسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يتلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, usaha tuan pengerusi Masjid Kampung Kopok Baru yang dihormati barisan ATK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sambung membaca kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin oleh Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, ulama Al-Fatani, tulisan Rumi ke surat 88, dialih tulisan dari Jawi ke Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Kalam lafzi, cetak lain mungkin lain ke suratnya, bawah tajuk kalam lafzi. Bermula Tuhan kita Subhanahu wa ta'ala ada baginya kalam lafzi, kalam dari segi lafaz, dengan makna, apa maknanya? Bahawasanya menjadikan ia akan dia pada lauh mahfuz. Kalam lafzi Allah Ta'ala jadikan pada lauh mahfuz. Lauh papan, mahfuz yang terpelihara. Lauh mahfuz, papan yang terpelihara. Orang Melayu sebut lauh mahfuz, lauh mahfuz. Asalnya lauh. Baik. Maka menunjukkan ia pada huruf kebiasaan atas bahawa bagi Allah Ta'ala itu kalam nafsi. Kalam lafzi itu menunjukkan Allah Ta'ala punya kalam nafsi. Kalam nafsi itu apa? Kata-kata Allah yang pada diri Allah, yang qadim, yang tiada permulaan, tiada mula, tak ada akhir, tiada huruf, tiada suara. Dan hasilnya bahawa kalam lafzi itu, hasilnya itu apa? Kesimpulannya bahawa kalam lafzi itu dengan iktibar, dilalah yang musabaqah, menunjuk ia atas umpama madlul kalam. Sabaqah tu mutabaqah macam ni. Antara dua lupa lah, musabaqah ataupun mutabaqah ni. Nanti simak balik lah. Menunjuk ia atas umpama madlul kalam yang qadim, seperti barang yang berkata akan dia oleh setengah ulama mutaakhirin, ulama yang terkemudian, iaitu antara 300 hingga 500 tahun selepas wafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hingga 300 tahun, ulama-ulama yang hidup ketika itu disebut ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang awal, ataupun dipanggil ulama salaf ataupun salafus solih, iaitu para sahabat. Baik, dan dengan iktibar dilalah intizam yang uruf, yang biasa, menunjuk ia atas diri kalam yang qadim, seperti barang yang berkata akan dia oleh Syekh Sanusi dalam kitab Baijuri. Syekh Sanusi mengarang kitab Ummul Barahim, juga ada mengarang kitab namanya Baijuri, ya. Maknanya senang ceritanya, kalam lafzi itu menerangkan kalam nafsi. Dan telah muafakat segala ulama adalah kalam Allah itu tiada berdiri ia pada dua zat. Kata-kata Allah, dia itu hanya pada zat Allah, dia bukan berdiri pada dua zat, dua diri. Dan tiada berkata-kata dengan dia dua orang. Kata-kata Allah ni bukan dia tak berkata-kata dengan dua orang. Dan tiada berkata-kata dengan kalam Allah melainkan Allah Ta'ala juga. Kata-kata Allah yang tak ada mula, tak ada akhir, tak ada huruf, tak ada suara tu, hanya Allah Ta'ala saja yang berkata-kata dengan demikian. Maka adalah nisbah tilawah dan qiraah bagi kalam Allah itu seperti nisbah bayang-bayang dengan yang empunya bayang-bayang. Maka barang siapa berkata bayang-bayang itulah yang empunya bayang-bayang, nescaya dikatanya tilawah itulah kalam Allah. Dan barang siapa mengatakan bayang-bayang itu lain daripada yang empunya bayang-bayang, hanya bayang-bayang itu menunjukkan yang empunya bayang, nescaya dikatanya tilawah itu menunjukkan kalam Allah juga. Tilawah itu pembacaan lah.
Maka telah muafakat segala ulama ahlu sunnah mengatakan Quran itu kalam Allah yang qadim. Jadi ini masuk bab lain juga. Yang tadi itu maknanya tilawah tu bacaan, qiraah pun bacaan, itu menunjukkan kata-kata Allah yang pada zat Allah. Bukanlah tilawah dan qiraah tu kata-kata Allah yang kalam nafsi. Maknanya pembacaan kita, kalau kita buat tilawah Al-Quran, bacaan kita sendiri, qiraah bacaan kita sendiri dalam sembahyang, contohnya bacaan wajib Fatihah, itu menunjukkan kata-kata Allah yang pada zat Allah Ta'ala. Bukanlah kata-kata kita itu adalah kalam Allah yang pada zat Allah Ta'ala, tidak. Sebab itu yang kita sebut tu ada bunyi, ada huruf, ada mula, ada akhir, ada yang bertajwid, ada yang tidak. Itu kena semak dengan imam. Kena tanya Ustaz Mujahid, tak duduk kelas dia, barulah kita tahu. Minta disemakkan. Ustaz semakkan bacaan. Sekali dia baca giling kepala. Kalau dah giling kepala tu diam aje lah, ikut aja kan. Di kelas tajwid ni memang kena buang ego, semua kena buang. Memang kena buang. Kalau tidak, habis. Tak dapat gitu, Baik. Sambung. Jadi qiraah tilawah itu menunjukkan kata-kata Allah yang pada zat Allah Ta'ala. Baik, sambung. Maka telah muafakat segala ulama ahlu sunnah mengatakan Quran itu kalam Allah, kata-kata Allah yang qadim, bukan ia makhluk. Kitab Al-Quran itu ulama ahlu sunnah kata kita kena cakap Al-Quran itu kalam Allah. Al-Quran itu kalam Allah. Jangan cakap Al-Quran itu makhluk. Jangan cakap. Kenapa macam tu? Bukan ia makhluk. Kenapa macam tu? Sebab takut memberi waham, samar-samar. Orang Jawa kata misunderstanding, confuse. Orang Jawa yang banyak cakap Inggeris. Waham tu bahasa Arab, bahasa Melayunya samar-samar, keliru. Jikalau dikatakan Quran itu baharu, kalau kita kata Quran itu makhluk, takut ada orang yang tak faham, dia ingat kata-kata Allah tu makhluk, ada permulaan, ada akhir, ada huruf, ada suara. Takut jadi macam tu. Jadi ulama nak selamatkan orang yang kurang pengetahuan ataupun yang tak belajar langsung ni, supaya tak terjerumus ke dalam kesesatan. Ulama ni bagus, baik, bukan nak selamatkan yang belajar, yang tak belajar pun nak diselamatkan juga. Jadi yang dah belajar ni dipesan jangan cakap Quran tu makhluk. Cakap Quran tu kalam Allah yang qadim dah. Pasal yang tak belajar ni dia bukan nak penerangan lanjut nanti. Kalau kita kata Quran itu makhluk, kita nak terangkan pun dia bukan nak dengar sangat, ataupun dia busy, tak ada masa. Jadi terus buat kesimpulan ataupun kita sebutkan Quran itu kalam Allah yang qadim dah. Maka jadi kalam Allah yang berdiri pada zat itu baharu. Nanti kalau kita kata Quran itu makhluk, Quran itu baharu, nanti dia ingat kalam Allah yang pada zat Allah itu baharu, ada permulaan. Maka telah lalu bahawa i'tiqad yang demikian itu kufur, i'tiqad itu salah, percayaan itu salah. Maka diitlakkan, digunakan pakai barang yang menunjukkan atas kalam Allah itu, dikatakan kalam Allah sebab takut waham seperti demikian itu. Quran itu sebenarnya menunjukkan kata-kata Allah yang pada zat Allah, tapi kita katakan kalam Allah, supaya tak jadi salah faham tadi. Dan telah lalu bahawa kalam Allah itu sifat yang satu yang berdiri pada zatnya selama-lamanya. Maka difaham daripadanya amrun. Kita faham daripada kata-kata Allah itu, salah satunya amrun, artinya suruh berbuat baik, amar.
Dan nahyun, nahi artinya tegah berbuat jahat. Dan wa'dun, ada kata-kata Allah berupa wa'dun, artinya janji memberi pahala bagi orang yang berbuat taat, buat baik. Dan wa'idun, artinya janji siksa atas orang yang berbuat maksiat, buat jahat, buat dosa. Dan targhibun, targhib artinya menggemar, menyukakan bagi orang yang mengerjakan kebaikan. Dan tarhibun, tarhib artinya menakuti, ancaman bagi orang yang berbuat maksiat, ini dosa. Dan lainnya seperti kisah, cerita, dan khabar, cerita juga, kisah benar lah. Dan tiada dikatakan A'rabi, dan jikalau A'rabi nescaya adalah ia dinamakan satu lugah daripada beberapa lugah yang baharu ini. Kata-kata Allah itu kita boleh kata kalam Allah tu bahasa Arab, A'rabi, sebab Arab tu salah satu bahasa makhluk. Kata-kata Allah dia tak terkait dengan bahasa, maka dinamakan yang diturunkan lugah Arab itu Quran. Tapi kitab yang menunjukkan kata-kata Allah yang sebenar itu kalau bahasa Arab dipanggil Quran. Dan yang diturunkan dengan lugah ataupun bahasa Ibrani itu dinamakan Taurat atau Taurah. Bahasanya apa? Bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Quran saja bahasa Arab. Dan dengan lugah bahasa Suryani, itu dinamakan Injil Nabi Isa, kan? Injil Taurat Nabi Musa, bahasa Ibrani. Jadi Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Ta'ala, itu dengan bahasa Ibrani. Nabi Musa je lah cakap bahasa Ibrani. Allah Ta'ala berkata-kata tak ada bahasa. Dan dengan lugah Kibti itu dinamakan Zabur. Bahasa Kibti dinamakan Zabur. Itu Nabi apa? Musa, Daud, Nabi Daud, Injil Nabi Isa. Maka sekalian itu dinamakan kalam Allah lughawiyah dari segi bahasa yang bangsa istilahi juga, bukan hakiki. Itu kitab-kitab apa samawi itu tadi, kitab-kitab Allah itu tadi menunjukkan kata-kata Allah yang pada zat Allah. Kitab-kitab tu ada bahasa. Maka yang masyhurnya kalam Allah itu makna yang berdiri pada zat lagi qadir. Adapun kata-kata Allah yang sebenar tak ada bahasa, Dan Quran itu lafaz yang baharu, sebutan yang baharu, ada permulaan. Dan jika adalah keduanya itu dikatakan atas lafaz dan makna atas jalan bersekutu sekalipun, maka sebab bersalahan namanya itu, berlain-lainan namanya itu kerana bersalahan lafaz pada lugah juga bersalahan ataupun tak sama dari segi bahasa saja. Maka kalam Allah itu satu jua misalnya. Maka kalam Allah itu satu jua, patut titik dia situ, Misalnya, contohnya umpama pinang. Pinang, buah pinang pada bangsa Melayu, dan faufal pada bahasa Arab. Bahasa Arab faufal panggil pinang. Dan safri pada bahasa Hindi, amma, bahasa Hindustan ataupun bukan Tamil, bahasa Hindustan, safri. Maka hakikat pinang itu satu juga. Pinang itu benda yang sama juga. Cuma kalau orang Melayu panggil pinang, orang Arab panggil faufal, orang Hindustan panggil safri, iaitu zat pinang, benda pinang, itulah buah pinang, benda yang sama. Demikianlah kita fahamkan. Jadi kata-kata Allah yang pada zat Allah Ta'ala itu tidak berbahasa. Adapun Quran, Taurat, Zabur, Injil itu menunjukkan kata-kata Allah yang tak serupa makhluk, yang tak ada bahasa. Maka erti ta'alluq ia kepada yang wajib itu menunjuknya atas yang wajib. Kata-kata Allah, sifat kalam Allah ada ta'alluq, kerjanya merangkumi atau meliputi yang wajib akal. Wajib itu wajib akal. Contoh firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
anallahu la ilaha illa ana sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, akulah Allah. Artinya Tuhan yang disembah dengan yang sebenar, yang tiada Tuhan yang lain melainkan aku. Itu perkara wajib akal. Allah Ta'ala berkata-kata tentang wajib akal, tentang dirinya dan segala sifat-sifatnya. Dan erti ta'aluk kepada yang mustahil itu menunjukkan ia akan yang mustahil. Kata-kata Allah juga merangkumi, meliputi perkara yang mustahil akal. Seperti firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, kata Yahudi bahawa Allah Ta'ala itu fakir dan kami kaya. Surah Ali Imran ayat 181. Yahudi kata macam tu, baliklah, mustahil lah. Yang ini Allah Ta'ala berkata akan yang demikian itu. Kenapa Allah Ta'ala kata macam tu? Kerana menghikayatkan, menceritakan perkataan Yahudi yang dilaknat, padahal pekerjaan itu mustahil. Yang erti ta'aluk kepada yang jaiz itu, yang harus itu, menunjukkan yang jaiz. Seperti firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, bermula Allah Ta'ala itu menjadikan ia akan kamu dan barang yang berbuat oleh kamu. Surah As-Saffat ayat 96. Itu yang harus akal. Makhluklah Allah Ta'ala jadikan makhluk, dan segala perbuatan makhluk Allah yang gerakkan. Faidatun, ini suatu faedah. Segala kitab Allah yang turun daripada langit itu diturunkan dengan bahasa Arab. Asalnya bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan oleh tiap-tiap Nabi bagi umatnya dengan lughahnya. Asalnya bahasa Arab. Daripada malaikat Jibril kepada nabi-nabi itu bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan daripada Allah Ta'ala kepada malaikat Jibril bahasa apa, Ustaz? Tak ada bahasa. Macam mana malaikat Jibril boleh sampaikan kepada nabi-nabi dengan bahasa Arab? Allah Ta'ala singkap hijab, angkat halangan, bukakan halangan. Lalu fahamlah Jibril akan kata-kata Allah yang tiada mula, tiada akhir, huruf, tiada suara. Macam mana tu, Ustaz? Kalau kita boleh tanya malaikat Jibril, malaikat Jibril tak boleh nak cakap. Pasal apa? Tak ada contoh. Apatah lagi kita pun tak boleh cakap dengan malaikat Jibril. Kalau boleh bercakap pun dengan malaikat Jibril pun, malaikat Jibril tak dapat nak terangkan macam mana. Pasal apa? Tak ada contoh. Rasulullah SAW jumpa Allah Ta'ala, menerima semasa Mi'raj, menerima perintah sembahyang. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Muhammad. Bila turun semula ke bumi, sahabat tanya Allah Ta'ala ke macam mana. Tak boleh nak dicontohkan. Apatah kata-kata Allah pun tak boleh nak dicontohkan. Macam mana Nabi Muhammad boleh faham? Allah singkap hijab, Allah angkat halangan. Lalu fahamlah Nabi Muhammad SAW akan kata-kata Allah yang tiada mula, tak ada akhir, tak ada huruf, tak ada suara, berkaitan dengan perintah sembahyang. Jadi macam mana tu jangan kita fikirkan, wajib percaya sahaja. Baik, jadi segala kitab Allah yang turun daripada langit itu diturunkan dengan bahasa Arab. Mula-mula malaikat Jibril tu sampaikan kepada nabi-nabi dengan bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan oleh tiap-tiap nabi bagi umatnya dengan lughahnya, dengan bahasa nabi masing-masing. Contoh Nabi Musa terjemahkan kitab Taurat itu dalam bahasa Ibrani.
Isa terjemahkan kitab Injil dengan bahasa Suryani. Kemudian Nabi Daud terjemahkan kitab Zabur dalam bahasa Kibti. Asalnya bahasa Arab. Dan Jibril mendengar ia akan kalam Allah dengan tiada huruf dan suara. Daripada Allah Ta'ala wahyu itu, Jibril dengar kata-kata Allah tak ada huruf, tak ada suara, dengan tiada berjihad. Jihad itu arah. Dan tak ada huruf, tak ada suara, mana datang arah? Kan? Contoh kita dengar bunyi kucing, kita pun cari mana cari arahnya. Ada arahnya tu ada, cuma jumpa ke tak jumpa je lah. Macam ada satu video tu kan, orang dengar miau kat Jepun. Kucing saya tak jumpa, longkang pun tak ada, rupa sumbat dekat saluran air hujan ke apa tu kan. Jadi berusahalah cari semua, menyelamatkan semua. Dia tersepit masuk dalam lubang air hujan. Maknanya bila ada suara, adalah arahnya tu. Ni huruf tak ada, suara tak ada, arah tak ada lah. Jihad tu arah. Maka difaham daripadanya segala makna Quran dan menyuruh Allah Ta'ala mengambil lafaznya daripada Lauh Mahfuz dengan wasitah Israfil, dengan perantaraan malaikat Israfil. Maka adalah tiap-tiap huruf daripada segala huruf Quran pada Lauh Mahfuz itu kadar Jabal Qaf. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim. Setiap huruf daripada huruf Al-Quran, setakat ni pengetahuan saya, ayat Al-Quran tu ada 6,666. Huruf tak tahu berapa. Mungkin ada yang tahu. Satu huruf Quran pada Lauh Mahfuz kadar Jabal Qaf, Bukit Qaf. Dah nama bukit pun soalan, Bukit Qaf tu kan. Satu huruf, Masya Allah. Itu kalau besar macam tu buatkan Quran, tak besar mana Quran ni kan. Itu tak terbaca. Dah dikecilkan, boleh bacalah. Tapi jangan beli Quran yang kecil sangat. Kecil sangat nanti kita dah berumur, tak nampak, rugi. Beli besar sikit kan. Dan di bawah tiap-tiap huruf itu beberapa makna yang tiada meliputi dengan dia oleh sekalian makhluk, melainkan Allah Ta'ala juga. Di bawah setiap huruf tu ada beberapa makna yang tak dapat nak difahami oleh sekalian makhluk, melainkan Allah Ta'ala juga yang tahu. Maka jadilah lafaz dan makna itu turun atas Nabi SAW. Maka mengambil Jibril daripada Lauh Mahfuz dan diimlakkan, ditulis mula atas malaikat yang bernama Safarah. Maka makna imlak itu diberi perkataannya itu satu, kemudian daripada satu, one by one, supaya disurat oleh orang akan dia, ditulis. Dan malaikat Safarah itu di dalam Baitul Izzah pada langit dunia, maka menthabitkan oleh mereka itu di dalam suhuf kitab mereka itu. Kemudian apabila berkehendak Allah Ta'ala menurunkan sesuatu daripadanya kepada Nabi, berfirman Allah Ta'ala akan dia dengan tiada huruf dan suara. Maka difaham daripada kalamnya, kata-kata Allah itu, bahawa diturunkan daripadanya dengan kadar yang tertentu. Malaikat yang menjaga Quran pada Lauh Mahfuz itu faham kata-kata Allah yang tak ada huruf, tak ada suara, lalu diturunkan. Maka diturunkan sedikit-sedikit atas Nabi SAW hingga tamam, sempurna. Tamam itu sempurna. Di dalam 23 tahun sempurna Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad 23 tahun. Diturunkan sedikit demi sedikit. Itu cara penurunan Al-Quran. Wahyu disampaikan. Faidatun, ini suatu faedah. Bermula awal-awal orang yang mengatakan Quran itu makhluk, iaitu Ahmad bin Abi Dawud. Yang pertama orang yang berani mengatakan Quran itu, kitab Quran itu makhluk, ialah Ahmad bin Abi Dawud. Maka dijatuhkan kepada Ma'mun, iaitu Khalifah negeri Baghdad.
dijatuhkan, mana dibawa kepada Khalifah Ma'mun, Khalifah negeri Baghdad. Maka ia mengelokkan perkataannya itu. Dah dijumpakan Khalifah, dia pun tukarlah perkataannya. Maka mengijtihad ia akan katanya sebenar, maka mengikut Ma'mun itu. Maka lalu disuruh kepada segala negeri, bukan macam tu. Bukan. Maka ia, iaitu si Ahmad bin Abi Dawud ini, mengelokkan perkataannya itu. Dia cakap baik-baik. Orang bawa kepada Ma'mun, Khalifah negeri Baghdad, dia pun cakap baik-baik dengan Khalifah Ma'mun ni. Maka mengijtihad ia akan katanya sebenar. Khalifah Ma'mun ni percaya, maknanya percayakan Ahmad bin Abi Dawud, ya betul lah Quran ni makhluk. Maka mengikut Ma'mun itu, Khalifah Ma'mun pun ikut. Maka lalu disuruh kepada segala negeri yang di bawah perintahnya, disuruh mengatakan dengan makhluk Quran. Jadi diperintahkan semua orang dalam jajahan takluk beta, semua kena sebut Quran ini makhluk. Gunakan kuasa ni kan. Maka tiap-tiap orang yang tiada mengikut, dibunuhnya. Main-main. Bunuh betul. Main-main. Bukannya orang tangkap. Orang tangkap tu tangkap je, geledah aja rumah ni, hukum bunuh. Kalau tak cakap Quran itu makhluk, atau dibukulnya, siksa lah, dan dipenjaranya. Oleh kurang pun penjara, hidup lagi lah, makan minum kan, penjara lah, tak bebas. Maka mengambil dalil oleh mereka itu dengan firman Allah Ta'ala. Ahmad bin Abi Dawud ni, dia mengatakan Quran itu makhluk, ada dalil. Nampak? Hati-hati tuan-tuan. Bukan semua orang yang gunakan dalil Quran itu benar atau betul. Jadi macam nak tahu betul tak betul Ustaz? Dia guna Quran, Quran kan betul. Ya, Quran tu betul. Penafsiran Al-Quran itu kena rujuk kitab tafsir para ulama. Masjid sini ada kitab tafsir, apa nama ni, Ibnu Katsir. Maksudnya tak pandai Arab Ustaz, Rumi dah terjemah ke bahasa Melayu, tulisan Rumi, cuma bahasa Indonesia lah. Baik, apa dalilnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang bahawa kami, yakni Allah, jadikan dia, ini akan Quran yang bahasa Arab. Surah Az-Zukhruf ayat 3. Apa? Nah, ini Allah Ta'ala sendiri kata Quran tu diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, nak kata apa lagi? Bahasa Arab tu kan makhluk. Nampak? Maka mengambil dalil mereka itu tiap-tiap yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, maka sedia baharu ia. Kalau Allah Ta'ala jadikan, maknanya benda itu baharu. Maka setengah ulama mengikut ia sebab takut. Ulama ada yang ikut sebab takut, tapi dalam hati tak membenarkanlah. Dan setengahnya tiada mengikut, setengahnya berkeras, menegakkan kebenaran lah. Mungkin dia pun berhujah lah, Quran tu ada tafsirnya, mungkin lah. Sangka baik lah kan. Quran tu betul, ayat tu betul, kau yang faham salah. Macam tu agaknya kan. Itu memang dihukum lah. Zaman dulu dah ada tuan-tuan. Kalau zaman sekarang buat macam tu, kita nerangkan kitab, tak ada orang ikut, itu dah kira biasa lah. Tak kena hukum bunuh tu kira bersyukur lah. Zaman dulu dah ada. Setakat orang tak ikut tu halah. Rasulullah SAW pun ada ahli keluarganya tak ikut. Jadi jadikan iktibar, jadikan apa, semangat, tak? Kita nak menyampaikan kebenaran ni, Rasulullah tu idola kita lah. Bukan semua orang ikut. Kita pun kalau semua orang tak ikut kita, tak pelik. Rasulullah itu ahli keluarga pun ada yang tak nak ikut. Jadi sebagai pembakar semangat lah.
Baik, setengahnya tiada mengikut, melawan. Oh, lawan tetap lawan Ustaz ini. Mulai macam ni ayat ni Ustaz. Tak ada ini ayat ni, maknanya ni ulama tu tegas lah, tetap pendirian. Dia zahirkan. Yang lain tu apa, ikut tapi lah hati tak nak. Pasal apa? Takut. Bunuh kan, mana tak takut. Maka yang mengikut itu diberi beberapa pemberiannya. Yang ikut cakap dapatlah apa nama ni, apa, ganjaran lah. Dan yang tiada mengikut itu disakit akan dia, siksa lah dengan bagai-bagai azab. Setengah dia dibunuh, ya Allah, dan setengah dipenjarakan dia. Tengoklah, kalau yang jenis melawan, bunuh terus akan dia, agaknya lah. Kalau yang tak melawan tapi tak, saya tak nak cakap, mungkin penjaga je lah. Tengok jenis lawannya macam mana. Ya Allah, dulu kalau kata bunuh betul. Dan setengah daripada mereka yang tiada mengikut itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Dia tegas, tetap pendiriannya. Quran kalamullah. Khalifah Ma'mun pula. Maaf. Khalifah Ma'mun kata Quran tu makhluk, semua kena ikut cakap benda tu je. Quran makhluk, itu je, bukan tak ada. Quran makhluk. Imam Ahmad mengatakan Quran kalamullah. Maka hendak dibunuh akan dia, iaitu akan Ahmad bin Hanbal itu. Ini jenis lawan, apa, menetapkan pendirian, bukan melawan, menegakkan kebenaran. Maka sampai khabar kepadanya, Imam Ahmad nak dibunuh, sampai berita itu, maka minta doa ia kepada Allah. Maka tiada sampai pagi-pagi hari, melainkan didengar berteriak pada rumah Ma'mun, jerit. Maka datang seorang khadamnya, padahal berkata, ia telah benar Ahmad, Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Sebenarnya telah mati Amirul Mukminin. Main ingat ulama di apa nama ni, di perpotak-atikkan, dipaksa dah, dipaksa, tinggal dunia. Dia nak bunuh ulama doa, khalifah tu yang mati, yang meninggal dunia. Maka diganti akan dia Mu'tasim billah Muhammad, saudara Ma'mun, adik-beradik si Ma'mun. Hati-hati tuan, jangan apa nama ni, paksa-paksa doa orang yang kena aniaya tu, makbul. Baik, jadi tukar pemerintahan. Saudara Ma'mun siapa? Mu'tasim billah. Maka dipesankan akan dia oleh Ma'mun, suruh mengatakan Quran itu makhluk. Sempat juga sebelum mati Ma'mun pesan, naik dia raja yang lupa, suruh rakyat semua cakap Quran itu makhluk. Sempat juga. Tak reti nak taubat. Dan nazak tu bukan sebut la ilaha illallah, Quran makhluk, Quran makhluk. Maka diseru akan Ahmad bin Hanbal pada munazarah, buat bincang. Maka munazarah Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad bin Abi Dawud, yang orang yang mula-mula ni tadi, yang buat perangai. Maka kalah Ahmad bin Abi Dawud. Ulama diajak berhujah, menanglah. Yang buat perangai tu kalah lah. Cukup macam tu, selesai. Tak. Dah kalah, buat macam mana? Maka dikerasi, suruh mengikut dengan keras, akan berkata Quran itu makhluk. Dah kalah hujah pun dia gunakan kuasa, maka tiada mengikut dia. Maka disuruh pukul akan dia, suruh pukul pula. Maka dipukul kira-kira 15 kali, maka putus tali sirwalnya. Tali serwal putus, macam tali pinggang lah, putus. Maka jatuh sirwalnya itu, seluarnya itu daripada pinggangnya, nak terjatuh. Maka memandang oleh Ahmad itu kepada langit. Imam Ahmad bin Hanbal tengok langit, maka tiada sempurna bacaannya, melainkan keluar, dia ada baca sesuatu lah, tak habis lagi baca, melainkan keluar tangan emas yang mengangkat sirwalnya. Ada tangan emas angkat seluarnya,
ya, tak jadilah, tak nampaklah auratnya. Maka tak kala melihat oleh manusia akan demikian itu, maka mencita-cita oleh mereka itu akan bahawa hendak membunuh akan Mu'tasim. Nampak Imam Ahmad bin Hanbal ya, dipukul sampai nak tercabut seluarnya, longak ke langit, belum habis baca doa dah ada tangan emas keluar tahan seluarnya daripada tanggal. Jadi orang yang berada dekat situ nak bunuh Mu'tasim lah, khalifah ni masa tu. Maka dia suruh berhenti daripada memukul akan dia. Dah stop, berhenti yang pukul. Takut. Maka lalu dibawa kepada penjara. Dia tak pukul, masuk ke penjara. Maka diam dia dalam penjara itu kira-kira 28 bulan. 28 bulan, lebih kurang setahun 6 bulan. 24 bulan, 2 tahun kan, 6 bulan lagi 24, 2 tahun 4 bulan. Maka mati Mu'tasim. 28 bulan tu mati pula Mu'tasim. Tak sampai berapa tahun, tak sampai 3 tahun, 2 tahun 4 bulan je, Mu'tasim pula mati. Maka diganti akan Wathiqu Billah, Harun anak Mu'tasim. Adik-beradik dah tak ada, anak si Mu'tasim pula ganti. Maka menyatakan pula akan Quran itu makhluk, sama juga dengan bapa dia, dengan pakcik dia. Suruh kata Quran itu makhluk. Maka Ahmad bin Hanbal pun bersembunyi dirinya, dapat larikan diri, sembunyikan diri. Maka didatangkan dengan Ahmad bin Nazar Al-Khuzai. Maka disuruh mengatakan khalaq Al-Quran, yang ini Quran itu makhluk. Maka berkata ia Quran itu kalam Allah. Maka berkata ia ini halal darahnya. Maka disuruh bunuh akan dia. Maka dibunuh akan dia dan dikerat kepalanya. Orang cari jumpa, suruh cakap Quran makhluk. Suruh Imam Ahmad cakap makhluk. Tak nak, dibunuh, penggal kepala dan digantungkan kepalanya itu pada pihak syarqi, iaitu pihak matahari naik, matahari terbit, kota negeri Baghdad. Beberapa hari kepala Imam Ahmad bin Hanbal dipenggal, digantung pada matahari terbit negeri Baghdad, timur lah, pada bahagian timur. Kemudian dipindahkan, disuruh gantung pada pihak maghrib pula, gantung dekat barat pula negeri Baghdad. Maka didengar akan dia pada malam membaca kepalanya itu, kepala Imam Ahmad yang dah dipenggal tu, baca apa? La ilaha illallah, dan membaca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya Allah ya Rabbi. Dah dipenggal dah kepala, baca la ilaha illallah, baca surah Yasin. Kita kepala tak dipenggal tak baca. Bukan kita, orang lain. Ada orang kepala tak dipenggal tak baca Yasin. Imam Ahmad dibuat begitu, dipenggal kepala, dia baca la ilaha illallah, baca surah Yasin. Ya Allah. Dan suatu riwayat membaca, ada riwayat yang kata baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang alif lam mim. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 2. Bila dengar macam tu, maka menyuruh Harun itu menyurat pada kertas, diikat pada telinganya. Dia suruh tuliskan kertas, ikat kat telinga Imam Ahmad, kepala Imam Ahmad yang telah dipenggal. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ra'su Ahmad ibni Nadr al-Khuzai, da'ahu Abdullah al-Imam Harun wal al-wathiq billahi amirul mu'minin ila al-qawli bi khalqil qur'ani wa nafyi syabhi fa aba illa al-mu'anadata fa ajjallahu Allah ila an-nar. Artinya
Artinya inilah kepala Ahmad bin Nadar Al-Khuzai telah menyeru akan dia oleh Abdullah Al-Imam Harun Al-Wathiq billah Amirul Mukminin kepada berkata dengan makhluk Quran itu dan hendak menafikan syubhat, maka enggan ia melainkan ingkar, maka telah menyegera akan dia oleh Allah Ta'ala kepada nerakanya. Maka mati Wathiq digantikan saudaranya Al-Mutawakkil ala Allah Ja'far. Wathiq meninggal dunia, gantikan adik-beradiknya pula. Maka masuk atasnya Abdul Aziz ibnu Yahya, datang Abdul Aziz ibnu Yahya kepadanya, maka berkata ia, maka adalah yang terlebih ajaib daripada pekerjaan Wathiq membunuh Ahmad bin Nadar Khuzai, padahal adalah lidahnya baca Quran. Yang dibunuh ni siapa ni? Yang dibunuh ni Ahmad bin Nadar Al-Khuzai, ya? Ahmad bin Nadar Al-Khuzai yang dibunuh ni, ya? Yang dipenggal kepalanya tu, kemudian apa nama ni, membaca la ilaha illallah dan surah Yasin, ya? Jadi bila baca la ilaha illallah dan surah Yasin, maka khalifah masa tu tulis kat telinga dia, ni apa nama ni, masuk neraka. Apa khalifah suruh cakap Quran tu makhluk, dia tak nak ikut, maka dia masuk neraka. Sedangkan orang tu baca Quran. Baik, maka dia dapat, bukan Imam Ahmad yang dipenggal kepala tu, Imam Ahmad dapat menyelamatkan diri, ya. Baik, apa kesudahan ceritanya bersambung coming soon, minggu depan. Panjang ceritanya ni, ya. Jadi yang dibunuh tadi itu bukan Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Nadar, bukan Imam Ahmad bin Nadar Al-Khuzai, padahal lidahnya membaca Quran. Baik, jadi mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan apa yang kita amalkan dan sampaikan. Kesimpulannya, kita kena kata Quran itu kalamullah. Jangan kita cakap Quran itu makhluk, ya. Nanti kita sambung kisahnya. Kalau tuan-tuan nak baca sendiri boleh, Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin.